Ya, isu ni mungkin isunya agak panas sikit, tapi saya akan cuba tak panaskan sangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidah. Dan saya Fatihah. Jadi saya Fadi Aminin. Saya Hakim Kuzairi. Hari ini kami akan berkongsi tentang, bukan kongsi lah, maksudnya kita memberikan sedikit pendapat yang ada pada kami berkenaan dengan tajuk Program dilatih dakwah relevan atau tak? Wajar ke tidak? Sebab ya isu tu agak panas. Sebab ada yang mengatakan perlu tutup lah, tak payahlah buat semua ni. Dan sebab ni sebab ada beberapa kisah berlaku kan. Itulah latar belakang sedikit kenapa kita buat benda ni. Jadi producer, what the question? kami pernah tengok. Saya pernah lah. Pernah tengok Kisuma, Dai Nusantara TV3 dan lain-lain lah. Untuk saya, ya pernah. Kalau saya, walaupun saya tak tengok Imam Muda, tapi saya tengok selepasnya, prestasi selepas dia adalah Imam Muda Nazrul. Saya tengok Imam Muda Nazrul sebab satu dari pendekatan dakwah dari sudut lakonan, pendekatan dakwahnya beliau juga dari sudut penyampaian lagu-lagu dakwah. Jadi itu antara macam kreativiti beliau dalam penyampaian dakwah bagi saya. Jadi saya sukalah dengan pendekatan beliau. Kemudian kalau yang perempuan, Dai Hamidah, sebab penyampaian Dai Hamidah ni dia penuh dengan penegasan dan bila kita dengar tu memang penuh dengan isi. Jadi kita macam okey, macam inspired much macam tu. Bagi saya suka, pertama sekali saya suka Imam Muda Ashraf, saya suka Piyu Azman. Sebab cara diorang mendekati orang muda ni lain daripada yang piu-piu lain buat lah. Kalau kebanyakan diorang buat macam jenis yang macam diorang tak gunakan media sangat. Diorang macam kalau orang muda kan dia selalu macam kena, sebelum kita nak dekati orang muda tu kita kena masuk dia punya jiwa dia. Dan saya tengok kebanyakannya Piyu Azman lah selalunya. Dia mungkin sebab dia masih muda lagi kot, dalam yang lebih kurang 30 lebih, dan jiwa dia pun mula kahwin, jadi jiwa dia kena dengan budak-budak lah, dengan macam kita lah. So cara dia pendekatan pun menarik, ada sedia-sediakan lawak. Itu yang memang membuatkan orang-orang muda sedang nak masuk lah dekat dia. Bagi saya tu lah yang saya paling suka setakat ni lah. Mungkin ada lain-lain belum tahu lagi lah. Okay, wow. Okay, macam saya pula untuk yang lelaki, okay, Imam Muda Ashraf rasanya. Imam Muda Ashraf sebab dia first, dia waktu tu dia menjuarai Imam Muda yang pertama ke kedua ya? Kita tak tahu, tak ada. Kedua rasanya, tak silap. tahu. Okey, yang kedua. Okey, Imam Muda Ashraf juaranya. Imam Muda Nazrul naik juara waktu tu. Oh, jadi tak silapnya lah. Okey. jadi yang juara lah. Okey, jadi dia pun selepas tu dia banyaklah beri ceramah di, mula-mula tu kan banyaklah di masjid-masjid, berikan ceramah kuliah yang bila dengar tu isinya mantap lah. Kita boleh nampak konteks yang diberi tu bagus. Okey. Lepas tu dia pun aktif di media sosial, menyebarkan kebaikan, dan kita dapat terima, orang lain pun dapat terima dia dengan masyarakat tu masuklah dekat. Untuk wanita pula, Dai Adibah juga juara, Dai juara musim pertama kan, dan sampai sekarang masih lah ikuti Dai Adibah ni. Dia punya penyampaian tu santai tapi sampai apa yang dia beritahu tu, tips-tips tu sangatlah dia ringkas, padat dan tepat. InsyaAllah. Saya pula sama juga macam Tak sama. Hakim Kuzairi. Imam Muda biasa, Imam Muda Ashraf yang sekarang dia yang biasa dalam media sosial tu bergerak aktif lah kan. Imam Muda Ashraf, Piyu Azman, lepas tu ada Piyu Rahmat, banyak lagi Piyu yang aktif. Cuma antara yang aktif tu ada lagi popular lah kan, macam tu. Tapi bagus lah macam Hakim Kuzairi cakap, setiap pendakwah ada cara berlainan untuk menyampaikan dakwah. Ada yang berbentuk serius, ada yang berbentuk jenaka, ada yang berbentuk suara kasar kan, macam Ustaz Aidrus. Tapi ni bukan lepasan ini bukan lepasan da'i ke apa. Cuma banyak pendakwah ada berbeza personality, cara menyampaikan dakwahnya lah. Jadi masing-masing ada kelebihan masing-masing untuk tarik audiens dengar apa yang nak sampaikan. Dia yang penting cara penyampaian tu berbeza, tapi yang penting sampai. Sampai dan isi tu sahih lah. Sahih Kan? Bukan yang palsu lah, yang pasti.
Ya, isu ni mungkin isunya agak panas sikit, tapi saya akan cuba tak panaskan sangat lah. Okey, baik. Kalau isu ni kan, kalau kita tengok pasal lepasan-lepasan program rancangan TV, Reality TV. reality TV. Okey, baik. Orang nampak yang jahat-jahat je. Biasalah manusia mesti akan nampak yang tak okey, yang tak baik. Buruk-buruk. Buruk-buruk je. Memang manusia memang suka nampak lah. Jarang dia nampak kebaikan. Betul. Okey. Tapi kalau kita perasan kan, kita takkan perasan lah benda baik kan. Kalau kita tahu perkara macam lepasan-lepasan daripada Cerita semua. Punya semua ke TV pengen dakwah, kebanyakannya semuanya adalah keluaran yang baik-baik belaka lah. Kita kalau kita tak nampak benda tu, dia orang ada macam-macam kita buat. Kita ada buat program dakwah, ada buat pusat tahfiz, ada macam-macam lah dia buat. Cuma kita tak tahu je. Yang kita nampak sekarang ni ialah perkara kesilapan dia. Padahal kesilapan dia tu macam sikit je. Boleh lah. Dia bukan, dia besar. Sikit dia besar. Tapi yang dia besar-besarkan. sebab apa? Sebab boleh media. Cuba kalau yang media tu dia macam benda baik yang orang tu buat, dia besarkan macam tu, ada. Tak ada orang nak besarkan benda-benda yang baik. Selalunya yang buruk-buruk je yang orang akan besarkan. Isu tentang yang sedang tular. Okay, jadi nampaklah isu ni satu yang memang sensitif lah, yang perlu sama-sama ambil iktibar sebenarnya. Okay? Macam kita tengok, da'i ni dia adalah da'i. Kalau kita tengok, makna da'i tu sendiri adalah orang yang menyeru kepada kebaikan. Jadi da'i. Jadi bila itu itu adalah tujuannya, dan dia adalah orang yang bakal menggerakkan perkara itulah, iaitu menyeru kepada kebaikan. Jadi bila mana terdapatnya kesilapan, apatah lagi kesilapan yang agak besar, Major. yang maksudnya dalam Islam perkara tu agak sangat, maksudnya agak Sangat besar. tak diterima oleh kita punya surrounding. Behavior kita pun tak boleh menerima. Jadi benda tu jadi macam bila berlaku dalam kalangan da'i pula, apatah lagi dalam kalangan da'i, maka menjadi satu agak mencalarkan sedikit. Okey. betul, calar. Jadi ke atas seseorang da'i tu perlulah mereka sebenarnya ada pegang satu amanah ilmu yang perlu mereka sangat ni lah, sebab da'i ni adalah orang yang maksudnya memang akan menyeru kepada agama yang satu, la ilaha illallah, atas dasar mentauhidkan kepada Allah. Jadi jika buat sesuatu perkara yang bercanggah dengan agama, maka sangatlah tidak boleh lah. Cara pendekatan orang berbeza. Jadi individu juga berbeza. Ada yang betul-betul ikut syariah, macam jaga pergaulan dia, jaga attitude dia, jaga tingkah laku dia. Tapi dari segi tingkah laku pendakwah tu, automatik perlu ada lah dalam setiap diri pendakwah ataupun lepasan realiti dakwah ni kan. Sebab nak tak nak, bila dia keluar, dia akan jadi rujukan, dia akan jadi something yang masyarakat perlukan. Lagi-lagi dalam ilmu agama, yang mana bila dia keluar, segala persoalan akan ditanya oleh pihak netizen yang biasa, masyarakat biasa. Tapi diorang juga akan jadi rujukan. Pendapat saya, manusia ni dia memang tak lari daripada kesilapan. Tapi kena ingat, man qala la ilaha illallah fa huwa da'i. Siapa yang kata tiada Tuhan selain Allah, dia merupakan da'i. Tak kisahlah kita ni ada title ataupun tidak. Jadi bagi saya, kes-kes yang berlaku ni kerana kita sifatnya nasia. Manusia aslul kalimah nasia, lupa. Jadi bila lupa, maksud dia takkan lari lah daripada kesilapan. Jadi kesilapan tu sebenarnya kadang-kadang hanya kepada seseorang individu, tetapi dia dah jadi macam lingkup majoriti sebab pemikiran stereotype netizen. Atau stereotype tak, maknanya satu kesalahan dinilai pada semua, sedangkan itu tidak berlaku. Generalize something. So macam itu menyebabkan nama ataupun title tu menjadi sedikit buruk apabila seseorang individu saja yang membuat sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu khilaf dia tersebar. Wajar. Sebab kalau kita lihat, bukan semua anak muda berani ataupun mempunyai keyakinan tersendiri untuk menyampaikan di depan halayak ramai. Jadi apabila TV ataupun siaran yang media ini memberi satu pentas untuk mereka menjalankan dakwah tersebut, ianya akan mendapatkan tamparan yang lebih luas. Bagi saya, dia punya pendengar adalah lebih ramai. Lepas tu apabila mereka ada nama ataupun mereka dikenali, jadi insya-Allah dalam masa yang sama tu ada benefits kepada orang ramai. Sebab kalau kita nak kata penyampai ni tak perlu berada dekat TV pun tak boleh juga.
Sebab nanti kita punya media ni akan dipelopori oleh something yang full of al-ma'asi. Dia tak capai, dia tak ada capai satu medium television sebagai tempat untuk penyebaran maklumat dan juga ilmu. Dia tak capai matlamat yang tu. Wajar. Sebab kalau kita tengok nak dibandingkan program dakwah dengan program reality TV yang lain macam Gegar Bagansa ke konsert nyanyi-nyanyi kan masih ada big stage semua tu. Tapi takkanlah disebabkan beberapa perkara ni kita nak tutup terus medium dakwah yang ada. Sebab kita tahu TV adalah medium yang paling besar yang mana semua orang tengok, menjadi alat untuk menyampaikan ilmu. Jadi saya rasa benda tu tak patut untuk ditutup. Tapi mungkin dari segi pendekatan ataupun dari segi tapisan peserta tu perlu dikaji lebih dalam oleh pihak penganjur. Masih relevan untuk ditayangkan di kaca televisyen. Okey, macam maksudnya dari sudut golongan sasarannya, dalam kalangan kanak-kanak pun sangat sesuai untuk diadakan. Macam dulu program rancangan adik-adikku tu. Saya rasa adik-adikku kita ikuti sebab TV2. Kita tak ada seronok budak-budak juga kan. Masa tu adalah dalam ni nak masuk adik-adikku ni walaupun masa tu tak tahu Okey adalah nak masuk kan adik-adikku tu, tapi masa tu dah macam tu dah jenam, masa tu jalan lambat nak masuk. So itu kan sekolah rendah. Jadi kita tak sempat lah. Nampak kan kemanjadian daripada program tu. Dia jadi tau, dia jadi orang-orangnya. Dan jadi apatah lagi dalam juga. Dalam kalangan golongan dewasa pun masih relevan lah bagi saya. Sebab inilah program yang untuk lagi-lagi dalam kalangan golongan belia contohnya. Inilah contoh satu medium yang boleh dipertonton oleh orang ramai. Okay, mengajak orang ramai untuk tonton kebaikan, dan mediumnya juga untuk anak-anak muda ni menyerlahkan potensi mereka dalam menyampaikan dakwah dari sudut dakwah bil lisan kan. Jadi sangat bagus untuk meningkatkan kemahiran bertutur. Dan maksudnya kemahiran bertutur tu untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi daripada rancangan ni mampulah melahirkan seorang dai yang mampu bertutur dengan baik. Sangat betul. Sangat tidak bersetujulah kalau kita nak tutup terus lah. Sebab benda tu lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Jadi kita kena ambil yang baik daripada yang buruk. Betul. Kita sendirilah kena tapis. Betul. Dan kalau boleh kita ambil orang yang pihak penganjur kena betul-betul tapis betul-betul, dan kalau boleh latar belakang. Kita ni kita semua orang biasa je, cuma nak bagi pendapat je. Kalau macam juri-juri ke dia punya ketua dia pun kalau boleh yang betul-betul tegas dalam memilih peserta lah. Dulu tak ada pun macam ni. Kalau macam nak fikir kalau kita nak jadi pendakwah, kita punya mula-mula kita kena belajar, lepas tu kita tak ada macam sekarang ni lah. Kalau sekarang senang je. Cuma sekarang ni beza dia sebab media. Betul. Sebab kalau media, contoh saya rasa kalau yang mula-mulakan benda-benda yang macam benda baru ni mula-mula daripada lepasan penceramah program reality juga macam saya kata punya Biar Azman semua yang memulakan media, penyebaran dakwah daripada media. Sebab dulu memang tak ada. Kalau kita nak dengar ceramah ke apa, kita kena bawa kat masjid. Kalau orang tak pergi masjid, sana pula tak tahu, kosong. So sekarang bila dah ada macam-macam kan, Facebook, Twitter, YouTube, kita buka je tekan berlambar. Cuma kita nak pilih yang betul dan tak betul je. Menjadi seorang dai tanggungjawab semua. Bukan saya saja, bukan adik saya saja, bukan kamu yang sedang melihat, tapi semua sekali yang ada title Islam dalam IC Islam. Jadi itu penekanan dia. Maknanya semua sekali. Dan kebaikan ni bukan sekadar benda besar-besar yang menyampaikan atas pentas, bukan saja yang tu. Dia ada pelbagai cara. Ada orang bakat dia baca Quran sesedap. Ada orang bakat dia cakap betul-betul dengan sumber yang sahih, sumber ilmu yang betul. Ada mereka yang suara sedap, silakan. Tapi tidak berlebihan. Kemudian ada mereka yang apa lagi bakat-bakat yang ada? Ada bakat apa? Berlakon dalam lakonan juga. Menulis. Saya pun juga suka dalam penulisan untuk dakwah ni. Sebab kita kadang nak depan kamera ni tak apa pernah betul, tak apa pernah berani sangat. Jadi kita guna pendekatan lain lah. Kita choose the best from us. Bukan kita tentukan yang ni tak boleh, ni bukan dakwah ni. Bukan dakwah hanya sekadar berkata-kata saja. Okey, jadi betul tadi al-ilmu bil amal. Dia makan dia kalau al-ilmu bila amal ni kasyajar bila samar, seperti ibarat pokok yang terbuah. Sia-sia je dekat situ. Macam kenapa dia tak ada benefit. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka yang sebaik-baik manusia ni memberikan manfaat pada orang lain.
Jadi itulah yang terbaik. Teruskan program dakwah yang ada, tapi diperhalusi lah dari segi prosedur, siapa yang nak jadi peserta-peserta semua tu. Seseorang da'i ni dia bukanlah orang yang biasa-biasa. Maksudnya dia mesti seorang mukmin yang mengamalkan dan menyampaikan ilmu dan mengamalkan. Okey, jadi mereka perlulah sentiasa, macam dikatakan tadi, perlu sentiasa tambah ilmu pengetahuannya dari semasa ke semasa. Sebab mereka yang masuk ni berdamping dengan mereka orang-orang yang yang masuk baik. ni tujuannya pun nak tambah ilmu, betul. nak bagi soft skill mereka lebih digarap lebih baik lagi, nak diasah lah senang cerita. Betul-betul. Okey, lepas tu mereka pun memang perlu daripada diri sendirilah. Bermula daripada diri sendiri, bantu diri tu untuk bantu orang lain, ya. Maksudnya dai ni pun perlu bantu diri mereka. Maksudnya kalau diri mereka sendiri pun tak dibantu, mereka sendiri tak bantu, jadi mereka pun boleh jadi apa? Boleh Careless. boleh loss. Boleh loss Okey, juga. boleh loss. Okey. Dan Saling kenalah mengingatkan. usaha bangkit. Ada orang yang saling mengingatkan. Sebab tu perlulah, maksudnya perlu duduk dalam surrounding yang betul. Selepas rancangan ke, bila-bila masa pun, maksudnya perlu sentiasa berdamping dengan orang-orang yang baik. Betul. Supaya dan suasana yang baik. Suasana yang baik. Tempat belajar yang baik. Wish. Okey. Lagi apa yang baik? Segala yang baik lah. Segala yang baik. Okey. Kita ambil yang baik daripada yang buruk. Betul. Sebab lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Betul. Jadi jangan lupa subscribe, share, like, komen, sebab kita akan bagi sharing positif dan macam apa lagi? Dan apa? inspire. Sharing positif dan inspire kepada semua anak remaja semua. Sekian, terima kasih. Baik. Okay, video ni disponsor oleh Cheese Code Laziz. Okay, so memang sesuai kalau korang nak makan ketika buat assignment, buat kerja apa pun. Betul tak, Man? Betul. Okay, so apa tunggu lagi? Beli sekarang dekat nombor yang disediakan. Memang sedap, memang terbaik. Apa dia, Man? Cheese Code Laziz. So, itu dia guys.